Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad An-nur al-mudhhib lin-nisyan binurihi wa ala alihi wa sahbihi في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji-pujian kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini dapat kita meneruskan pengajian kita dengan mempelajari kitab yang bertajuk Fathul Mu'in binaqdi Kitabil Arba'in. Seperti yang pernah dijelaskan sebelum ini, kitab ini merupakan satu kitab yang dikarang bagi menjelaskan hadis-hadis yang kita sebut sebagai hadis-hadis mutasyabihat. Hadis-hadis mutasyabihat yang merupakan satu jenis hadis yang mempunyai makna yang samar-samar, ya, hadis-hadis yang punya makna yang tidak jelas. Maksudnya hadis-hadis mutasyabihat ini maksud dia lebih kepada hadis-hadis yang secara zahirnya mengisbatkan perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sangatlah penting bagi umat Islam untuk memahami bagaimanakah caranya untuk memahami hadis-hadis ini. Hadis-hadis yang disebut sebagai hadis mutasyabihat ini sangat penting untuk kita tahu macam mana cara nak fahamnya. Kerana hadis-hadis ini apabila difaham dengan cara yang bukan selayaknya, maka itu boleh membawa kepada kesesatan di dalam akidah. Boleh membawa kepada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh membawa kepada kecelaruan di dalam ilmu akidah, membawa kepada pemikiran tajsim, tashbih dan sebagainya. Tajsim dengan tashbih seperti yang kita sudah jelaskan juga, tuan-tuan dan puan-puan, maksud dia adalah menyifatkan menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, ataupun menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, ataupun menganggap Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat makhluk, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Itu satu perkara yang sangat berat, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kita masya-Allah tabarakallah setiap hari kita membaca subhanallah, 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 berapa puluh kali setiap hari kita membaca di dalam solat kita, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dalam sujud kita, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lepas solat kita membaca subhanallah 33 kali. Apa maksud subhanallah yang kita selalu sentiasa baca ni, tuan-tuan dan puan-puan? Apa maksud dia? Maksud dia maha suci Allah daripada apa? Maha suci Allah. Suci daripada apa? Daripada segala jenis penyerupaan, segala jenis kekurangan, segala jenis kelemahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bebas daripada segala jenis kekurangan dan kelemahan. Dan apabila seseorang itu menyatakan Allah itu ada jisim, Allah itu ada anggota badan, Allah itu ada bentuk, Allah itu ada rupa, dan rupa Allah itu seumpama manusia, maka ini semua adalah bentuk-bentuk kelemahan dan kekurangan yang telah dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara dusta dan palsu. Perkara ini berlaku. Ya, perkara ini berlaku. Bukan tak berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Menisbahkan kepada Allah sifat-sifat yang tak layaknya berlaku. Salah satu puncanya adalah kesalahan
dalam memahami hadis-hadis ini, ya, hadis yang kita nak belajar ni, salah faham hadis kat sini, maka celarulah akidah. Masya Allah. Jadi penting untuk kita faham bagaimana cara memahami hadis-hadis ini. Ya, Alhamdulillah, ini satu rezeki yang Allah Ta'ala bagi kita, tuan-tuan dan perempuan, ya, untuk kita belajar macam mana nak cara faham hadis-hadis ini. Ya, Alhamdulillah. Ya, pada pagi ini kita akan teruskan dengan membaca hadis-hadis. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama dengan kita tuan ke puan ni saya pun tak tahu, Rizal Lina. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sidang pendengar semua, semoga ada manfaat yang dapat kita ambil. Suara saya jelas kan? Suara saya jelas ya, insya-Allah. Kalau tak jelas suara saya ataupun apa yang saya sampaikan kalau tak jelas, mohon komen lah. Ustaz, suara Ustaz tak jelas, boleh kuatkan sikit tak? Kan? Ataupun Ustaz, tolong ulang balik apa yang Ustaz cakap tadi, tak faham. Tak apa, kita ulang balik, tak ada masalah pun. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan ya dengan membaca hadis yang pertama dalam kitab ini. Ya, hadis yang pertama dalam kitab ini disebut Bismillahirrahmanirrahim. Beliau iaitu Imam Al-Harawi. Kita dah jelaskan siapa dia Imam Al-Harawi ini. Imam Al-Harawi ini seorang ulama, seorang hafiz dalam bidang hadis, seorang yang hebat dalam bidang hadis, tetapi beliau mempunyai kekeliruan di dalam ilmu akidah. Beliau mempunyai kepahaman tashbih dan juga tajsim yang kita dah sebut tadi tu, yang dengannya menyebabkan beliau mengarang satu kitab, tajuk dia Al-Arba'in fi Dalail Tauhid. Dalam kitab ini beliau mendatangkan hadis-hadis seperti hadis yang menyatakan Allah ada jari, hadis menyatakan Allah itu ada tangan, hadis yang menyatakan Allah itu ketawa, hadis yang menyatakan Allah itu ada tempat. Beliau datang hadis-hadis ni, lalu beliau isbatkan semua yang ada dalam hadis tu kepada Allah. Oh, hadis ni kata Allah itu ada jari, maka Allah itu memang berjari, kata beliau. Hadis ini menyatakan Allah itu berada di langit. Oh, maksudnya Allah itu memang ada tempat. Beginilah yang dilakukan oleh Al-Harawi ini, tuan-tuan dan puan-puan. Beliau walaupun seorang ulama, seorang hafiz yang hebat, tetapi beliau dalam ilmu akidah mempunyai kekeliruan yang kita tak boleh nak ikut. Para alim ulama telah menjelaskan kepada kita semua bahawasanya kitab beliau itu Al-Arba'in fi Dalail Tauhid adalah satu kitab yang sangat perlu kita jaga-jaga. Nak baca silakanlah, tapi jangan ikutlah, jangan terkesanlah, janganlah terpengaruh, ya, terpengaruh dengan kepahaman yang dibawa oleh Syekh ataupun Imam Al-Harawi ini. Dan Imam Al-Harawi ini, tuan-tuan dan puan, kita tidak menafikan keilmuan beliau di dalam ilmu hadis. Beliau dalam hadis beliau hebat, tapi hebat dalam ilmu hadis tidak semestinya hebat dalam bidang lain. Hebat dalam bidang hadis tidak semestinya semua yang dikatakan itu mesti kena betul. Tidak semestinya begitu. Ya, kalau beliau adalah seorang hafiz yang hebat dalam bidang hadis, itu tidak menunjukkan beliau mesti betul di dalam ilmu akidah. Baik. Ya, salah satu kitab yang dikarang semata-mata untuk mengkritik pandangan beliau dalam ilmu akidah, ini dia kitab yang kita dah baca ni. Ya, kitab Fathul Mu'in bin Naqdi. Kitab Fathul Mu'in di dalam mengkritik kitab Al-Arba'in. Kitab Al-Arba'in ini karangan Imam Harawi itulah. Jadi, okey. Dalam kitab Al-Arba'in fi Dalail Tauhid ini, Imam Al-Harawi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abidah, daripada Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والثرى على إصبع ثم يقول أنا الملك قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجزه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره زاد فضيل فضحك تعجبا وتصديقا له. Baik, maksudnya telah datang seorang pendeta
dari kalangan ahli kitab menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan langit pada jarinya, bumi-bumi pada jarinya yang lain, gunung ganang pada jarinya yang lain, dan tanah pada jarinya yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, akulah raja. Berkata Abdullah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ketawa sehingga menampakkan gigi gerahamnya, dan kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka, iaitu golongan musyrik, tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang selayaknya diberikan kepadanya. Sayyidina Fudail telah menambah dengan katanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa kerana suka dan membenarkan kata-kata ahli kitab itu. Baik. Kesimpulan hadis ni, tuan-tuan dan puan-puan, seorang ahli kitab datang jumpa Nabi. Kemudian menyatakan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala letak langit dekat satu jari. Dekat jari yang lain Allah Taala letak bumi. Dekat jari yang lain Allah Taala letak gunung ganang. Dekat jari yang lain Allah Subhanahu wa taala letak tanah. Maka Nabi SAW bila dengar ni kata-kata ahli kitab ni, Nabi pun gelak. Nabi ketawa. Nabi tak cakap apa-apa. Nabi ketawa je. Apakah maksud ketawa Nabi itu? Kejap lagi kita akan belajar. Nabi ketawa sebab apa? Kan? Kejap lagi kita akan tengok. Sebab apakah puncanya ketawa Rasulullah SAW? Kejap lagi akan dijelaskan. Yang penting, respon Nabi terhadap kenyataan si ahli kitab tadi. Si ahli kitab yang menyatakan Allah meletakkan ni atas jari satu, Allah meletakkan ni atas jari dua, Allah meletakkan ni jari tiga. Bila Nabi dengar, Nabi gelak je. Nabi tak kata yes, Nabi tak kata no. Jadi ketawa tadi itu menunjukkan yes ke no. Kan? Kejap lagi kita akan bahas. Kita akan tengok. Okey. Ini hadis yang dibawa oleh Syekh Al-Harawi di dalam kitab beliau. Al-Arba'in fi Dalail Tauhid. Kemudian setelah membawa hadis ini, setelah menukilkan hadis ini, beliau menyatakan, aku berkata, iaitu Al-Harawi, iaitu Al-Harawi, aku berkata, maka dapat kita fahami daripada hadis ini bahawa jari itu adalah merupakan sifat bagi Allah. Ni dia masalah ni. Maka Imam Harawi kata, kita baca hadis ni, kita tengok dalam hadis ni disebut Allah tu ada jari. Dan atas jari Allah tu Allah Ta'ala letak bumi, Allah Ta'ala letak langit, Allah Ta'ala letak tanah dan sebagainya. Maka ini menunjukkan Allah itu ada sifat yang namanya jari. Allah ada jari. Hal ini, kata Imam Harawi, saya membaca apa yang dinukilkan oleh Imam Al-Harawi. Hal ini kerana baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri membenarkan apa yang dikatakan oleh Yahudi itu. Ditambah pula dengan terdapatnya sebahagian riwayat yang menambah kerana suka dan membenarkannya. Di sini kita ada perbincangan. Perbincangan yang tuan-tuan dan puan-puan, perbincangan ilmiah yang mengikut kaedah-kaedah yang telah disusun oleh para alim ulama. Kita tidak membikin kaedah kita sendiri. Kita tidak cakap ikut mulut kita sendiri, tapi kita mengikut apa yang telah digariskan oleh para alim ulama dalam nak memahamkan hadis yang kita baca tadi. Okey. Secara basic tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis tadi disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa bila mendengar kata-kata ahli kitab itu. Soalannya adalah, adakah Nabi ketawa itu sebagai tanda membenarkan, ataupun Nabi ketawa itu sebagai tanda Nabi tak terima kata-kata dia? Nabi ketawa tu, apakah sebab ketawa Nabi? Dan boleh tak kita menganggap ketawanya Nabi itu menunjukkan Nabi terima apa yang dikatakan oleh ahli kitab itu? Boleh tak ketawa tu menjadi kayu ukur bahawa Nabi terima kata-kata ahli kitab itu yang menyatakan Allah meletakkan ni jari, Allah meletakkan ni atas jari, Allah meletakkan ni atas jari? Boleh tak ketawa tu kita jadikan sebagai sebab untuk kita kata betul lah Nabi terima kata-kata ahli kitab? Ke sinilah perbincangannya.
Bila Imam Al-Harawi kata hal ini adalah baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri membenarkan apa yang dikatakan oleh Yahudi. Okey, ini satu dakwaan daripada Syekh Al-Harawi. Imam Al-Harawi nyatakan Nabi membenarkan kata-kata Yahudi. Persoalan dia, di mana buktinya bahawa Nabi membenarkan kata-kata Yahudi tadi? Adakah ketawa itu sahaja dijadikan sebagai bukti Nabi terima kata-kata itu? Nabi membenarkan kata-kata Yahudi? Ada tak Nabi kata, betul lah kau cakap? Ada tak Nabi kata dekat Yahudi itu, betul kau cakap? Nabi tak kata macam tu. Nabi ketawa saja. Dan ketawanya Nabi itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan membenarkan, kemungkinan Nabi ketawa sebab tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yahudi tadi. Maka bila Syekh Harawi mendakwa Nabi membenarkan, okey, mana datangnya bukti bahawa Nabi membenarkan kata-kata ahli kitab itu? Ini masalah pertama lah. Jadi kita tengok dakwaan Syekh Harawi ini bahawa Nabi SAW sendiri membenarkan apa yang dikatakan oleh Yahudi. Dakwaan itu tidak ada dalil, tidak ada bukti. Tidak ada buktinya yang kuat menunjukkan Nabi ketawa tadi itu sebenarnya untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh Yahudi tadi. Okey, ini masalah pertama. Masalah kedua, dikata ditambah pula terdapatnya sebagai riwayat yang menambah kerana suka dan membenarkannya. Okey, ada riwayat lah sekali ke belakang katanya Nabi ketawa tu sebab suka dan membenarkan kata-kata ahli kitab itu. Okey. Ini yang menyatakan Nabi suka dan membenarkan kata-kata ahli kitab ini kata-kata siapa? Kalau kita baca tadi kat ni hadis itu adalah kata-kata Fudail. Zada Fudailun, ya. Fudail di sini maksudnya Fudail bin Iyad, seorang tabi'in ataupun belakang lagi tabi'in. Seorang tabi'in ataupun tabi'in menyatakan Nabi SAW ketawa tu kerana suka dan membenarkan kata-kata ahli kitab itu. Soalan dia, bagaimana seorang tabi'in yang tak pernah jumpa Nabi SAW boleh menyatakan sedemikian? Beliau nampak tak Nabi ketawa tu? Beliau tak nampak. Beliau pernah jumpa tak dengan Nabi? Beliau tak pernah jumpa sebab dia tabi'in. Jadi seorang tabi'in menafsirkan ketawanya Nabi SAW itu sebagai Nabi suka dan membenarkan ahli-ahli kitab. Perkara ni tuan-tuan dan puan-puan dinamakan ijtihad para ulama. Imam Fudail berijtihad lalu dia merasakan itu adalah tanda Nabi SAW menerima ahli kitab, kata-kata ahli kitab. Kita perlu faham dalam hadis Nabi SAW apabila ada pertambahan daripada perawi lain, pertambahan daripada perawi lain yang menafsirkan hadis itu, maka tambahan itu kita menganggapnya sebagai satu ijtihad yang hukumnya tidak wajib kita terima, kecuali bila ijtihad itu tepat dengan apa yang dinyatakan dalam hadis. Jadi bila Imam Fudail bin Iyad menyatakan Nabi SAW gelak tadi itu menunjukkan Nabi suka dan Nabi terima kata-kata ahli kitab, maka kita tengok benarkah apa yang disebut oleh Imam Fudail bin Iyad dan apakah sandaran, apakah bukti? Kan? Bila kita tengok, kita kata tak ada bukti pun. Ya, tak ada bukti pun yang menunjukkan Nabi ketawa tadi tu. Nabi ketawa tadi tu untuk membenarkan kata-kata si ahli kitab ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi bila kita kumpul-kumpul, maka kenapa Nabi SAW ketawa kepada ahli kitab itu pun berada dalam kemungkinan. Kemungkinan Nabi membenarkan kata-kata ahli kitab, kemungkinan Nabi tolak kata-kata ahli kitab itu. Maka gelaknya Nabi, ketawanya Nabi tak boleh dijadikan sebagai satu indikator bahawa Nabi terima riwayat tadi. Ya, tak boleh dijadikan sebagai satu indikator, satu kayu ukur untuk Nabi terima riwayat itu. Kalau macam tu tuan-tuan dan puan-puan, Nabi ketawa tu pun belum tentu maksud dia Nabi terima kata-kata ahli kitab. Maka bagaimana kita boleh begitu overconfident? Kita dalam mendakwa Nabi terima, kemudian mengambil hadis ini untuk menyatakan Allah itu mempunyai jari. Apabila disebut jari, apa maksud jari? Ni
Bila seseorang itu mendakwa Allah mempunyai jari, Allah mempunyai sifat yang jari. Apa maksud dia? Maksudnya Allah ada jari, anggota badan. Boleh tak kita cakap macam tu? Mengikut metod ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Mengisbatkan satu sifat anggota badan kepada Allah, itu hukumnya tidak boleh, kerana anggota badan itu adalah sifat makhluk. Anggota badan itu adalah satu bentuk makhluk. Adakah Allah memerlukan kepada makhluknya? Adakah Allah memerlukan kepada jari? Maksudnya Allah memerlukan kepada makhluk. Wal'iyadu billah. Ini bahaya kita. Bahayanya seseorang itu apabila terjebak kepada tashbih dan juga tajsim, kerana secara tidak langsung ataupun secara langsung dia telah menisbahkan kekurangan dan kelemahan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu yang saya bacakan tadi, hadis dan juga komentar daripada Syekh Al-Harawi. Baik tuan-tuan dan puan-puan ya. Tu. Agak-agak tuan-tuan dan puan-puan setakat ni faham tak cerita ni? Hadis tadi faham tak? Kalau tak faham tolong beritahu. Ya, kalau faham pun tolong beritahu supaya saya tahu tuan-tuan puan-puan faham, ya. Mudah-mudahan fahamlah, insya-Allah. Jadi hadis tu tuan-tuan dan puan-puan, ya, seperti yang kita jelaskan tadi ya, tak perlu untuk ulang balik kot. Baik. Kemudian pengarang kitab ni, Syekh Abdullah Al-Ghumari komen. Beliau kata, ini sama sekali tidak memadai untuk menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan meyakininya seperti mana kita meyakini sifat-sifatnya yang lain yang telah sabit dari sumber yang diyakini. Okey. Jadi Syekh Abdullah Ghumari kata apa? Setakat kalau dalam hadis ni disebut tentang kata-kata ahli kitab yang beranggapan Allah itu ada jari, atau Allah Taala letakkan bumi atas satu jari, Allah Taala letakkan langit atas satu jari. Setakat kata-kata ahli kitab itu di dalam hadis ini tak cukup untuk kita menyatakan Allah ada sifat jari. Adakah kerana seorang ahli kitab cakap jani, kita pun terus mengambil kata-kata itu lalu kita menyatakan, beriktikad bahawa Allah itu ada jari? Cukup ke kata-kata macam tu? Ya, hanya dengan kata-kata seorang ahli kitab, takkanlah mengambil kata-kata ahli kitab lalu kita menyatakan Allah ada jari. Maka Said Abdullah kata tak cukup sama sekali. Dalil macam ni tidak cukup sama sekali untuk mengisbatkan sifat jari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Dalil tak cukup lagi ni. Seperti kita meyakini sifat-sifat lain yang telah sabit dari sumber yang diyakini. Maksudnya sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang lain-lain kan, itu datang daripada dalil Quran yang jelas, dalil sunnah yang mutawatir. Jadi sifat-sifat yang datang daripada Quran yang mutawatir dan sunnah yang mutawatir, kita boleh terima dan kita boleh isbatkan sifat bagi Allah. Tapi satu dalil yang bukan Quran dan bukan pula sunnah yang mutawatir, dan tambahan ianya adalah kata-kata daripada seorang ahli kitab, cukup ke untuk kita kata dengan dalil macam ni, cukup ke nak sabitkan Allah itu ada sifat-sifatnya adalah ada jari? Maka Syed Abdullah kata tak cukup dalil macam ni. Dalil macam ni tidak cukup untuk kita mengisbatkan yang sedemikian rupa. Okey, tuan-tuan. Kemudian beliau kata, apa yang difahami daripada hadis ini adalah, beliau terangkan lebih kurang ada berapa ni? Ada 3, ada empat poin ataupun kepahaman yang cuba dibawa oleh Said Abdullah Al-Ghumari ini untuk menangkis dakwaan Syekh Al-Harawi yang beranggapan Allah ada jari. Kita cuba tengok satu demi satu poin-poin yang dibawa oleh Said Abdullah Ghumari ini. Okey. Baik. Ni ada soalan tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak soalan tu? Okay, ada soalan daripada Puan Nur Wardah. Beliau menyatakan, Ustaz, sebentar ya. Okey. Ustaz, betul ke Allah Ta'ala ada bersama orang-orang baik sahaja? Maksudnya kalau kita tidak buat amalan baik selalu, Allah tidak bersama dengan kita.
Semuanya ada di tangan Allah, maksudnya ada pada power of Allah ke? Baik. Di sini juga tuan-tuan dan puan-puan ada penjelasan yang cukup dahsyat, cukup terperinci di dalam membahaskan Allah bersama dengan orang-orang baik. Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan orang-orang baik. Dan apa kita faham daripada ayat ni? Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan orang-orang baik. Kan? Allah bersama dengan orang baik ini maksud dia, itu juga adalah bukan maksud dia Allah itu dengan arti kata zat Allah itu bersama dengan orang-orang baik. Bukan diri Allah itu bersama dengan orang-orang baik. Ya. Kalau maksudnya Allah itu bersama dengan orang baik, orang jahat ni Allah tak bersama dengan dia lah. Habis siapa yang memberikan makan minum, memberikan rezeki, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk orang-orang kafir ni? Kalau Allah itu bersama tu maksud dia Allah itu bersama dengan orang baik sahaja. Maksud dia Allah tidak bersama dengan orang jahat. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersama dengan orang jahat, macam mana orang jahat tu makan, minum, dapat rezeki pula, jadi orang kaya pula? Orang kafir tu boleh buat ni, ada kemampuan, ada usaha. Yang kita faham rezeki tu datang daripada Allah, kekuatan tu datang daripada Allah, semuanya datang daripada Allah. Kalau Allah hanya bersama dengan orang-orang baik, maka macam mana dengan orang kafir ni? Rezeki untuk orang kafir ni macam mana dia dapat? Dapat daripada selain Allah ke? Tak boleh. Jadi maksudnya tuan-tuan, Allah bersama dengan orang baik ni maksudnya rahmat Allah itu bersama dengan orang baik. Orang-orang baik sentiasa diberikan rahmat oleh Allah, sentiasa diberikan pertolongan oleh Allah. Dan orang-orang jahat yang membuat jahat, dosa, maksiat, yang tidak beriman kepada Allah, mereka ini tidak mendapat rahmat daripada Allah, tidak mendapat pertolongan daripada Allah. Itu maksudnya. Jadi Allah bersama dengan orang baik, maksud sebenarnya adalah rahmat Allah, pertolongan Allah, pengampunan Allah bersama dengan orang-orang baik. Itu maksudnya. Semuanya ada di tangan Allah, maksudnya ada pada power of Allah ke? Tangan Allah juga mempunyai pelbagai makna. Ya, kelas pada minggu lepas kita ada sebut, contohnya kita kata hulurkan tangan kamu kepada orang-orang yang memerlukan. Ya, hulurkan tangan anda kepada orang-orang yang memerlukan. Adakah maksud dia kita pergi dekat orang yang miskin tu, kita bagi, kita hulurkan tangan kita kat dia? Boleh tak kita faham literal macam tu? Pastilah tak boleh tuan-tuan. Maksud hulurkan tangan anda kepada orang yang memerlukan tu maksud dia hulurkan bantuan anda, pertolongan anda kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi maksud dia semuanya berada di tangan Allah. Maksudnya semuanya berada dalam kekuasaan Allah, dalam kontrol Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kawalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Jangan fikir semua benda tu ada atas tangan. Dia tak boleh fikir macam tu, ya. Tak boleh faham macam tu bahawasanya Allah itu ada tangan, semua benda ada dalam tangan Allah. Tak boleh fikir macam tu sama sekali. Okey? Ini menjawab kepada soalan daripada Puan Nur Wardah. Tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar, kalau ada apa-apa soalan nak ditanyakan ataupun ada apa-apa yang tidak setuju sebagai contoh, Ustaz saya tak setuju dengan Ustaz, contoh, ataupun ada apa-apa nak minta penjelasan, boleh komen di bawah tu, ya. Boleh komen, tak ada masalah. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh, saya kata wallahu a'lam. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan kata-kata Syekh Abdullah Al-Ghumari. Beliau pecahkan penjelasan kepada hadis ini kepada 4 poin. Yang pertama, takrir Nabi SAW hanya diterima untuk orang Islam. Adapun yang bukan Islam itu tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Perkara ini telah dinyatakan dengan jelas dalam ilmu usulul fiqh. Hal ini telah dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Irsyadul Fuhul berkenaan perbahasan takrir dengan katanya, perkara yang diikrarkan itu perlulah bertepatan dengan syarak. Oleh itu takrir Nabi SAW kepada perkataan dan perbuatan orang kafir tidak menunjukkan bahawa perkara itu adalah harus. Kemudian Imam Al-Juwaini pula
Imamul Juwaini adalah ulama besar, dipanggil Imamul Haramain. Imam besar tuan-tuan dan puan yang merupakan guru kepada Imam Al-Ghazali daripada sudut keilmuan beliau. Ya, Imamul Juwaini seorang ulama cukup hebat. Ya, Imamul Haramain, ya, dipanggil sebagai Imamul Haramain. Menyatakan bahawa perbuatan orang kafir dan munafik itu termasuk dalam takrir Nabi. Imam Juwaini menyatakan perbuatan kafir dan perbuatan orang munafik itu termasuk dalam takrir Nabi. Pendapat ini disanggah oleh Imam Al-Mazari. Imam Mazari adalah seorang ulama besar daripada Tunisia. Seorang ulama besar. Imam Al-Mazari dengan katanya, kita menjalankan hukuman terhadap orang munafik mengikut hukum Islam secara zahir. Lalu sanggahan ini dijawab dengan menyatakan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan orang yang sering berdiam diri ketika berhadapan dengan kaum munafik, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahawa peringatan tidak akan memberi kesan kepada mereka. Saya ringkaskan ya. Takut kot duk syarahkan kaedah usul fiqh ni kan kita jadi confused nanti. Dia mudah je. Dalam ilmu usul fiqh ataupun dalam ilmu hadis ada satu sistem nama dia takrir. Takrir ni apa? Takrir ni ada dekat buku ni tuan-tuan muban, ada dia punya penjelasan dia. Diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mengingkari perkataan atau perbuatan sahabat dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui dan sedar apa yang dilakukan oleh sahabat itu. Maksudnya Nabi bila melihat satu perbuatan sahabat, Nabi senyap, Nabi tak kata yes, Nabi tak kata no. Nabi senyap saja, tak komen apa-apa. Bila Nabi tak komen apa-apa dalam keadaan Nabi tahu sahabat tu buat jani, itu dipanggil takrir. Takrir ini memberi makna, memberi isyarat bahawa perbuatan yang dilakukan oleh sahabat tadi itu perbuatan yang harus, boleh. Kalau kita nak faham takrir ni tuan-tuan dan puan, biasanya ada satu riwayat. Bila faham riwayat ni kita akan faham apakah maksud takrir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat. Saya minum air dulu tuan-tuan ya. Bismillah. Okey. Maksudnya tuan-tuan dan puan, takrir ni cuba kita faham satu riwayat ni. Dan riwayat ni pun riwayat yang masyhur, yang mungkin ramai yang pernah mendengarnya. Iaitu riwayat yang menyatakan Sayyidina Khalid bin Walid pernah menjemput baginda Nabi SAW untuk makan di rumahnya. Nabi SAW apabila dah sampai di rumah Sayyidina Khalid, dah duduk, Khalid pun menghidangkan makanan kepada Nabi. Dan ketika itu Nabi nak ambil satu lauk ni. Nabi dah hulurkan tangan untuk mengambil satu lauk ni. Tiba-tiba Sayyidina Khalid menyatakan, ya Rasulullah, lauk tu sebenarnya adalah lauk Dhab. Ya, satu binatang yang namanya dhab. Di mana binatang ni tuan-tuan dan puan, kita panggil dalam bahasa Melayu kita biawak padang pasir. Biawak yang hidup di padang pasir namanya dhab. Biawak padang pasir ni tidak sama hukumnya dengan biawak yang ada di negara kita ni. Biawak yang ada kat negara kita, yang kita jumpa dekat longkang ke, di hutan ke, dekat sungai ke, biawak besar-besar tu kan, itu hukumnya najis, tak boleh dimakan. Kerana apa? Kerana biawak-biawak yang hidup di situ, itu biawak pemakan bangkai. Dia suka makan bangkai, maka tak boleh makan. Ya, maksudnya itu hukumnya najis. Tapi biawak padang pasir yang namanya dhab tu, ini biawak yang tak makan bangkai. Dia hanya makan serangga-serangga kecil yang ada kat padang pasir, dan makan pokok-pokok kecil, pokok kaktus apa semua dia makan. Jadi dhab ni hukumnya adalah halal, walaupun namanya biawak, tapi dia biawak padang pasir, maka dia halal. Kalau biawak di negara kita ni hukumnya haram, najis, sebab tak sama. Ya, hukumnya tak sama.
Memanglah sama-sama nama biawak, tapi tabiat dia tak sama. Fitrah je tak? Bukan fitrah. Maksudnya cara pemakanan dia tak sama, maka hukum makan pun tak sama. Okey. Jadi bila Nabi hulur tangan nak makan ni, dhab ni, Sayyidina Khalid menyatakan, ya Rasulullah, itu daging dhab. Itu daging biawak padang pasir. Nabi terus angkat tangan. Oh, tak jadi makan. Bila Nabi tahu itu biawak, daging dhab, Nabi angkat tangan. Kemudian Sayyidina Khalid menyatakan, ya Rasulullah, kenapa tak makan? Kenapa tak jadi makan? Kenapa tak jadi makan? Adakah dhab itu hukumnya najis? Tak boleh makan? Nabi kata, oh tak. Saya tak makan sebab tempat saya ni tak ada dhab. Kami tak makan dhab. Kebiasaan kami tidak memakan dhab. Jadi tak biasa makan. Oh, macam tu. Maka Sayyidina Khalid pergi ambil daging dhab tadi, dia makan. Dia masak, dia masak. Dia memang suka makan. Dia makan. Nabi pandang. Jadi bila Nabi pandang, Nabi tengok perbuatan Sayyidina Khalid bin Walid makan daging dhab. Dan Nabi tak kata jangan makan. Dan Nabi tak kata makan. Nabi tak kata yes, Nabi tak kata no. Inilah contoh takrir Nabi SAW. Maksudnya diamnya Nabi melihat satu perbuatan yang dilakukan oleh seorang sahabat yang lain, tanpa Nabi komen boleh atau tidak. Ini namanya takrir, pengakuan. Pengakuan Nabi. Nabi mengaku dengan cara diam, dengan cara senyap. Nabi tak kata, Nabi tidak melarang. Itu namanya takrir. Jadi, tuan-tuan puan-puan boleh faham ke takrir ni maksudnya apa? Harap faham ya. Jadi takrir Nabi. Jadi yang kita baca dalam hadis tadi itu pun takrir juga. Maksudnya seorang ahli kitab menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, oh ni Allah Taala letakkan satu ni bumi dekat satu jarinya, Allah Taala meletakkan langit pada satu jarinya, Allah meletakkan gunung ganang pada satu jarinya. Jadi Nabi tak kata, oh kamu salah ni, mana boleh cakap macam tu. Nabi tak kata, oh kamu silap ni. Ataupun Nabi tak kata, betul lah kamu, betul lah memang macam tu. Nabi tak kata ya, Nabi tak kata tak. Maka ini namanya takrir. Nabi senyap. Tapi Nabi ketawa lah. Ketawa dan senyap tu lebih kurang lah tuan-tuan. Kerana kedua-duanya tidak memberikan makna betul ataupun salah. Kalau saya dengar seorang kawan saya buat kelakar, buat lawak, dia cakap satu benda yang sangat lawak, saya pun ketawa. Adakah bila ketawa menunjukkan saya cakap oh benda tu betul? Tidak semestinya saya ketawa itu menunjukkan benda tu mesti kena betul. Dan ketawanya saya itu juga tidak membuktikan benda tu salah. Jadi ketawa ni bukan satu indikator untuk membuktikan satu fakta itu benar ataupun salah. Bukan satu indikator. Tak boleh kita nak jadikan sebagai satu kayu ukur. Jadi ni cerita ni tuan-tuan ya, usul fiqh punya kaedah usul fiqh. Bahawasanya bila Nabi SAW takrir ke atas satu perbuatan sahabat, takrir itu hanya khusus untuk perbuatan sahabat yang telah masuk Islam sahaja. Bila Nabi tengok seorang sahabat buat satu benda, Nabi senyap, maka perbuatan itu hukumnya harus. Tapi kalau Nabi senyap tengok satu perbuatan ahli kitab, ataupun Nabi senyap tengok satu perbuatan orang yang belum masuk Islam, Nabi senyap, maka senyap itu tak boleh dijadikan sebagai simbolik bahawa perkara yang dilakukan itu mesti harus. Contoh, bila Nabi tengok Khalid bin Walid makan dhab, Nabi senyap, Nabi tak larang, Nabi tak suruh, maka itu menunjukkan perbuatan itu betul, harus. Kerana kalau salah, kalau tak boleh makan dhab, mesti Nabi dah cakap, weh Khalid, kau makan dhab ke? Astaghfirullahalazim, jangan makan. Nabi akan larang. So bila Nabi senyap, itu menunjukkan boleh makan. Okey. Tapi kalau satu perbuatan itu datang daripada orang yang tidak Islam, golongan ahlul kitab ataupun golongan kafir musyrikin, dan Nabi senyap tengok perbuatan itu tidak bermakna perbuatan itu adalah perbuatan yang harus. Kenapa macam tu?
Kalau Nabi senyap tengok perbuatan sahabat, itu namanya takrir, namanya perbuatan itu boleh. Tapi kalau Nabi senyap tengok perbuatan orang kafir, Nabi senyap, itu bukan takrir. Dan tak boleh kita faham perbuatan itu adalah harus. Kenapa macam tu? Kenapa beza tuan-tuan dan puan-puan? Dia berbeza kerana melihat perbuatan orang kafir ni, ada kalanya Nabi memang akan senyap. Nabi tak nak tegur, Nabi tak nak marah, Nabi tak nak larang. Tengok di sini ya. Dia kata apa? Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang sering berdiam diri ketika berhadapan dengan golongan munafikin. Nabi tengok ni golongan munafik buat satu benda, satu perbuatan yang sebenarnya hukumnya haram. Nabi tak akan tegur golongan munafik. Sebab apa? Sebab Nabi tahu peringatan tidak akan memberi kesan kepada mereka. Kalau orang munafik buat satu perbuatan ataupun mengucapkan satu ucapan yang hukumnya haram, Nabi tak larang. Sebab apa? Nabi tahu kalau larang pun tak ada faedah. Begitu juga ahli kitab. Kalau ahli kitab menyatakan satu kenyataan ataupun membuat satu perbuatan yang sebenarnya adalah haram, Nabi akan senyap dan Nabi tidak akan larang mereka. Kerana apa? Kerana mereka ahlul kitab. Mereka itu bukan golongan mukallaf. Jadi kamu buat betul ke? Kamu buat salah ke? Nabi takkan marah mereka kerana mereka bukan mukallaf. Sama juga seperti golongan musyrikin. Ada perbuatan-perbuatan yang tak boleh dilakukan dalam Islam tapi dilakukan oleh golongan musyrikin. Nabi tak larang. Sebab apa? Sebab mereka bukan golongan mukallaf. Mereka belum ada dosa pahala lagi. Mereka belum masuk Islam lagi. Jadi diamnya Nabi SAW melihat perbuatan ahli kitab ataupun mendengar ucapan ahli kitab ataupun melihat perbuatan orang-orang kafir atau mendengar ucapan orang kafir, itu tidak menunjukkan Nabi setuju dengan mereka. Bahkan tapi sebaliknya, kalau Nabi diam tengok perbuatan sahabat, itu tandanya Nabi setuju. Nabi SAW senyap melihat perbuatan para sahabat, itu tandanya Nabi setuju. Tapi kalau Nabi diam tengok perbuatan orang-orang kafir ataupun ahlul kitab ataupun golongan munafikin, itu tidak semestinya Nabi setuju. Masya Allah. Ini kaedah usul fiqh tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf kalau agak complicated sikit, tapi saya dah cuba untuk ringankan kaedah usul fiqh ni. Takrir Nabi itu hanya untuk orang Islam sahaja, sahabat Nabi sahaja. Nabi senyap tengok perbuatan sahabat, itu tandanya Nabi setuju dengan perbuatan itu. Perbuatan itu boleh. Tapi kalau Nabi senyap tengok perbuatan orang kafir, itu tidak semestinya menunjukkan Nabi setuju. Nabi senyap tu boleh tanda setuju, boleh tanda tak setuju juga. Kan? Ya, faham tak? Faham ya, insya-Allah ya. Mudah-mudahan faham. Jadi kita ambil kaedah usul fiqh ni, nak faham hadis tadi, tuan-tuan. Masya-Allah tabarakallah ya. Cuba tengok macam mana ulama menggunakan usul fiqh untuk memahami kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata Nabi ni bukan sewenang-wenang kita boleh faham gitu je. Parahlah tuan-tuan, parahlah keadaannya kalau kata-kata Nabi ini boleh dipahami tanpa memahamkan ilmu nahwu, tanpa faham ilmu saraf, tak faham ilmu balaghah, tak faham ilmu mantiq, tak faham ilmu usul fiqh, dia baca benda tadi tu semua dia tak faham, dia baca dia nak terus keluarkan hukum ataupun tak boleh macam tu. Kata-kata Allah Subhanahu wa taala, kata-kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlukan kemampuan yang hebat untuk kita faham. Orang nak faham kata-kata Nabi ni kena ada ilmu bahasa Arab, kena ilmu nahwu, saraf, balaghah mesti kena ada. Ilmu mantiq kena ada. Kejap lagi kita tengok macam mana Al-Ghumari, Syekh Al-Ghumari ini menggunakan kaedah mantiq untuk memahamkan hadis-hadis Nabi. Nak faham hadis-hadis Nabi ni kena ada ilmu usul fiqh. Kita tengok macam mana ni ulama membahaskan takrir Nabi ni. Kalau untuk sahabat maka tanda setuju. Tapi kalau Nabi senyap tengok perbuatan orang kafir ni, belum tentu adalah tanda setuju. Ini. Jadi kita fahamkan hadis tadi ini menggunakan kaedah usul fiqh ini. Faham tuan-tuan dan puan-puan? Jadi bila Nabi ketawa mendengar ucapan
ahli kitab tadi, maka ketawanya Nabi itu tidak semestinya menunjukkan Nabi setuju dengan kata-kata ahli kitab tadi tu. Ya, itu poin pertama kata Syed Abdullah Umari. Poin pertama untuk cara kita nak fahamkan hadis ni macam mana. Jadi persoalan dia, adakah Nabi ketawa tadi tu? Nabi kata, betul lah, kamu betul. Nabi tak cakap macam tu. Nabi ketawa je. Dan di sini bila kita faham usul fiqh, kita akan faham ketawanya Nabi itu bukan tanda setuju kepada ahli kitab. Ya, itu kaedahnya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita baca poin nombor 2 ya. Kalau sesiapa tuan-tuan dan puan ada kitabnya, ni kitab Fathul Mu'in dan cetakan Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Sesiapa yang nak beli boleh beli di Jabatan Mufti lah. Dengan cara online pun boleh, cara nak pergi sana pun boleh. Jadi kitab ni kita baca muka surah 4. Poin yang kedua, kedua, ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah satu nas, iaitu dalil yang jelas untuk membenarkan akan apa yang dikatakan oleh Yahudi itu seperti yang dipahami oleh perawi. Bahkan boleh juga dipahami dengan makna pengingkaran terhadap perkara itu. Ni lebih kurang macam seperti yang saya jelaskan tadilah. Ketawanya Nabi itu bukannya dalil bahawa Nabi membenarkan apa yang dikatakan oleh ahli kitab itu. Sebaliknya, boleh juga dipahami dengan makna Nabi mengingkari perkara tersebut. Macam kita lah. Kalau kita ni contohnya, kita dengar seorang sahabat kita duk cakap melalut ni kan, kita pun gelak. Kita gelak ni, dengar dia melalut macam tu. Kita ketawa tu, dengar sebab dia ni merapu-rapu lah. Merapu-rapu, dia cakap ni, kita gelak. Adakah bila kita gelak tu, tandanya kita membenarkan apa yang dia tengah merapik tu? Boleh tak? Ketawa kita tu dijadikan sebagai dalil bahawa kita terima apa yang dia duduk cerita merapu tu, kita terima. Tidak semestinya. Gelak kita tu sebagai, kita tengok kelakar lah apa yang kau cakap ni, bukan benda boleh percaya pun. Benda tak boleh percaya, kamu duduk cerita. Kita gelak. Kita gelak sebab kita tahu benda tu tak boleh percaya. Macam tu jugalah bila Nabi gelak tu, boleh jadi Nabi gelak tu sebab Nabi kata apa kau cakap ni tak boleh percaya, apa benda lah kau ni. Nabi gelak sebab tu. Boleh jadi macam tu. Jadi ketawa Nabi itu bukannya dalil bahawa apa yang dikatakan oleh ahli kitab itu mesti betul. Ya, tu cerita dia. Okey. Selesai. Tu poin nombor 2 tuan-tuan. Nak bagi tahu bahawasanya ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunjukkan apa yang dikatakan oleh ahli kitab itu betul. Itu je cerita dia. Yang ketiga, poin ketiga. Ya, kita ada 4 poin kat sini. Kita cuba selesaikan insya-Allah. Poin ketiga, Imam Al-Khattabi rahimahullah. Imam Al-Khattabi menyatakan bahawa tidak ada mana-mana dalil yang kuat untuk menetapkan sifat tersebut bagi Allah. Hal ini disokong oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Ni dia. Imam Al-Khattabi rahimahullah. Imam Al-Khattabi, apa nama panjang beliau? Imam Al-Khattabi, pengarang kitab Ma'alimus Sunan. Kitab Ma'alimus Sunan adalah satu kitab syarah kepada Sunan Abi Daud. Imam Al-Khattabi adalah seorang ulama hadis yang hebat, mempunyai kitab-kitab syuruh yang hebat. Dan Imam Al-Khattabi telah menegaskan bahawasanya tidak ada dalil yang kuat untuk menetapkan sifat jari bagi Allah. Kita nak kata Allah itu ada sifat namanya sifat jari. Imam Khattabi kata tak ada dalil yang kuat. Ya, dalil yang kuat tak ada. Dan perkara ini juga disokong oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau yang hebat, kitab Fathul Bari, yang mensyarahkan kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sini kita lihat 2 orang ulama dalam bidang hadis yang sangat hebat. Imam Al-Khattabi yang mempunyai syarah ke atas Sunan Abi Daud. Imam Ibnu Hajar Asqalani yang terima kasih. Nama beliau adalah Imam
Abu Sulaiman Al-Khattabi Al-Busti, ya, seorang ulama hebat dalam bidang hadis. Jadi Imam Khattabi, Imam Ibnu Hajar Asqalani, kedua-duanya bersetuju menyatakan tidak ada dalil yang kuat untuk menetapkan bahawasanya Allah itu ada sifat-sifat jari. Tak ada dalil. Faham tuan-tuan dan puan-puan, ya? Saya juga nak menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak cerita ni sepintas lalu. Nanti saya akan, insya-Allah ada rezeki, kita akan bincang lebih mendalam. Untuk apa-apa penetapan dalam ilmu akidah. Kalau dalam ilmu akidah, nak tetapkan apa-apa dalam ilmu akidah, kita mesti memerlukan dalil yang paling kuat dalam Islam. Itu dipanggil dalil mutawatir. Nak letakkan sesuatu konsep dalam Islam ni, nak menetapkan satu sifat bagi Allah ni, mesti dalilnya kena mutawatir daripada Al-Quran ataupun daripada hadis yang mutawatir. Dalam ilmu, dalam bidang akidah, dalam bidang tauhid, dalil yang diperlukan adalah dalil yang paling kuat sekali. Okay, bawah bidang akidah, namanya bidang hukum hakam. Halal haram, boleh tak boleh, sah batal. Untuk halal haram ni, ia tidak semestinya menggunakan dalil mutawatir, tapi boleh menggunakan hadis yang sahih sahaja. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, maka boleh dah. Bab ahkam kita boleh guna. Bawah daripada bab ahkam tu nanti ada bab fadail. Okay, bab fadail ni lagi ringan, boleh menggunakan hadis dhaif. Jadi kita ada 3 level tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali level bidang akidah. Bidang akidah yang memerlukan usulul akidah, ya, perkara-perkara pokok dalam akidah ni, nak tak nak mesti menggunakan dalil mutawatir. Okey? Kalau khabar ahad, hadis tu sahih tapi ahad, masih belum boleh guna lagi untuk menetapkan sesuatu yang usul dalam ilmu akidah. Ilmu akidah perlu menggunakan dalil mutawatir. Okey? Bawah ilmu akidah, hukum hakam. Okay. Hukum hakam tidak disyaratkan kena hadis mutawatir, tetapi boleh menggunakan khabar ahad yang sahih ataupun hasan. Boleh. Bawah lagi daripada hukum hakam itu namanya fadail, kelebihan membuat satu amalan. Itu boleh menggunakan lebih ringan lagi hadis dhaif. Jadi di equal level lah. Kalau akidah mesti kena hadis mutawatir. Kalau hukum hakam mesti kena guna sahih dan juga hasan. Tak boleh guna dhaif. Kalau fadail boleh guna dhaif, boleh guna hasan, boleh guna sahih, boleh guna mutawatir. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Ini dia punya level-levelnya lah, yang mesti kita kena faham. Ni adalah boleh dikatakan sebagai general knowledge in Islam. Perkara-perkara ini perlu kita faham. Jangan nanti kita dengar, oh hadis dhaif ni kita campak je, tak boleh guna langsung, kita pun percaya. Tak boleh. Hadis dhaif boleh guna dalam fadail. Oh, untuk kita keluarkan hukum hakam mesti guna dalil mutawatir. Kita kata no. Untuk keluar hukum hakam tidak syarat dalil mutawatir. Cukup kalau pakai hadis sahih dan hasan cukup. Oh, kalau untuk ilmu aqaid ini boleh guna hadis dhaif. Lagi parah. Mana boleh hadis dhaif guna untuk ilmu akidah? Untuk hukum hakam pun tak boleh pakai. Ini nak pakai untuk yang lebih tinggi daripada hukum hakam lagi, tak boleh. Ya, hadis dhaif pakai dekat fadail sajalah. Untuk akidah kena guna mutawatir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya minta maaf sekiranya mutawatir, khabar ahad apa semua ni, yalah dia memerlukan juga kepada penerangan. Ya, insya-Allah ada rezeki kita akan terangkan juga. Tinggal lagi ini sebagai dikata orang sepintas lalu saja. Ya, saya minta maaf kalau ada yang siapa tak faham. Kalau tak faham boleh tanya tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan setia menjawab sebarang persoalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Okey, itu poin yang ketiga, ya. Poin ketiga maksudnya Imam Khattabi dengan Imam Ibnu Hajar Asqalani, kedua-duanya bersepakat bahawa tidak ada dalil yang kuat untuk menetapkan Allah itu ada sifat namanya sifat jari. Tak ada dalil kata mereka. Ya, kedua-dua mereka adalah imam dalam ahli sunnah wal jamaah. Ya, Imam Ibnu Hajar
dengan Imam Al-Khattabi, kedua-duanya imam besar dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, tu poin nombor 3. Poin nombor 4, kata Syekh Al-Ghumari, perkataan tersebut, maksudnya perkataan ahli kitab tadi yang menyatakan Allah meletakkan bumi atas jari, satu jari, Allah letakkan langit atas satu jari, Allah Ta'ala meletakkan tanah atas satu jari. Kata-kata ahli kitab itu masih boleh ditakwil dengan takwilan yang benar dan bertepatan dengan makna bahasa Arab. Maknanya perkataan jari itu boleh kita takwilkan. Cuba kita tengok lagi. Berkata Imam Al-Khattabi, kemungkinan sebutan jari tersebut adalah dari campur aduk akidah Yahudi. Wal'iyadzubillah. Sesungguhnya golongan Yahudi itu adalah golongan yang menyerupakan Allah dengan sesuatu. Terdapat beberapa lafaz dalam kitab yang didakwa sebagai Taurat membawa kepada makna tashbih dan terkeluar daripada pegangan kaum muslimin. Manakala ketawa Nabi SAW terhadap apa yang dikatakan oleh pendeta itu berkemungkinan sama ada Nabi SAW membenarkan atau mengingkarinya. Wah, ini lagi parah ni tuan-tuan ya. Ya, lagi berat. Berat sebab apa? Berat sebab Imam Khattabi kata yang si ahli kitab ni sebut nak Allah tu ada jari, Allah letakkan atas jari semua tu, itu berkemungkinan campur aduk daripada akidah golongan Yahudi. Kerana golongan Yahudi adalah golongan yang beriktikad Allah itu ada jari, Allah itu ada rupa, Allah itu macam manusia, Allah itu, mereka adalah golongan tajsim tashbih yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Golongan Yahudi beranggapan bahawa Allah ada anggota badan. Maka kata-kata ahli kitab tadi itu boleh jadi ianya adalah berkaitan dengan akidah Yahudi. Jadi macam mana kita ambil kata-kata Yahudi itu, kita buat akidah untuk kita Islam pula? Mana boleh? Itu seolah-olah itulah kata-kata Imam Khattabi. Kemungkinan sebutan jari adalah dari campur aduk akidah Yahudi. Tengok. Sesungguhnya golongan Yahudi itu adalah golongan yang menyerupakan Allah dengan sesuatu. Ni Imam Khattabi ni tuan-tuan, beliau pada kurun keempat beliau kurun keempat atau kurun ketiga. Maksudnya 1000 tahun sebelum kita. Beliau sebelum Imam Ghazali lagi. Imam Ghazali kurun kelima, beliau kurun keempat atau kurun ketiga, maksudnya sebelum Imam Ghazali lagi. Ini imam besar. Imam besar macam Imam Khattabi sendiri kata jari tu, itu maksudnya beranggapan Allah ada jari tu, itu sebenarnya merupakan campur aduk akidah Yahudi. Jadi kata-kata ahlul kitab itu besar kemungkinan berasal daripada akidah Yahudi tu. So macam mana kita nak ambil kata-kata itu, lalu kita orang Islam pula menganggap Allah ada jari? Tak jadilah tuan-tuan dan puan-puan ya. Ini bukan kata-kata saya ni. Ini kata-kata Imam Khattabi rahimahullah. Okey. Bagus. Ini ada penjelasan yang lebih bagus lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada penjelasan yang bagus kat sini. Okey. Perumpamaan Arab ada menyebut lelaki tersebut menjinjing sesuatu menggunakan jari dan dia melakukan kerja tersebut dengan jari kelingkingnya. Maksudnya ada satu perumpamaan. Orang Arab kata orang tu buat kerja tu pakai jari je, ataupun orang tu buat benda tu pakai jari kelingking je. Apa maksudnya? Orang tu buat kerja tu pakai jari kelingking. Maksud dia apa tuan-tuan? Adakah dia memang buat benda tu pakai jari dia ni? Dia buat kerja. Ataupun kita kata okey, mungkin bersama kita ni ada accountant ke, accountant yang sedang mendengar ke apa ke kan. Mungkin dia kata okey, saya ni setakat nak buat kerja ni, saya type pakai jari kelingking je, dia kata. Apa maksudnya? Saya type, saya buat kerja type pakai jari kelingking. Maksud dia apa? Maksud dia benda simple. Maksud ayat tu, maksudnya saya buat kerja tu kerja senang, kerja mudah, kacang goreng je. Alah, pakai jari kelingking pun boleh settle lah.
Jadi itu perumpamaan dalam bahasa Arab. Buat kerja guna jari, itu maksudnya kiasan kepada kerja itu sangat mudah. Jadi bila ahli kitab tu kata Allah meletakkan bumi di atas jari, langit di atas jari, tanah di atas jari, maka seolah-olah maksud dia Allah menguruskan dan mentadbir bumi itu dengan mudah sekali. Seolah-olah keseluruhan bumi itu pakai jari je. Allah mentadbir langit dan bumi dan gunung ganang dan tanah. Allah menguruskan, kan? Allah menguruskan. Tengok, terima kasih. Di sini ada komen yang sangat saya perlukan sebenarnya. Thank you. Terima kasih Tuan Muhammad Azlan. Dia kata at fingertips. Betul lah tu. Ya kan? Bukan dalam bahasa Arab je, rupanya dalam bahasa Inggeris pun ada. At fingertips. Hujung jari. Maksudnya hadis yang kita baca tadi, kata-kata ahli kitab, dia kata Allah meletakkan bukit, gunung ganang atas jarinya, bumi atas jarinya, langit atas jari. Maksud dia seolah-olah Allah menguruskan dan mentadbir semua ini at fingertips. Maksudnya very simple. Very simple. Sama makna dengan apa yang kita baca dalam ayatul kursi, tuan-tuan. Dalam ayat kursi setiap hari kita baca apa? Apa ayat kursi? Apa dia? Ya, akhir sekali kita akan baca wala yahudhu hifzuhuma. Allah itu tidak terbeban untuk menguruskan, mentadbir langit dan juga bumi. Allah tak terbeban. Allah beban ke nak menguruskan bumi, langit, apa semua, nak bagi rezeki, nak menguruskan tu? Allah tak beban sekali. Maksud dia, kata-kata Yahudi itu boleh kita faham dengan cara sesungguhnya Allah menguruskan, mentadbir langit dan bumi itu at fingertips. Maksudnya dengan cara mudah sekali, tanpa sebarang bebanan, dengan cara yang paling senang sekali. Ini kita boleh faham daripada kata-kata ahli kitab itu. Jadi why kita mesti kena faham kata-kata itu secara literal? Kenapa mesti kena faham secara literal? Maksudnya Allah ada jari, atas jari itu ada bumi, ada langit. Why kena faham macam tu? Bukankah lebih hebat kalau kita faham maksud jari di sini maksudnya mudah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa. Allah Subhanahu Wa Taala Maha agung, Maha hebat. Keseluruhan 7 petala langit dan bumi ini diuruskan, ditadbir oleh Allah dengan begitu mudah sekali. Bukankah itu lebih patut kita faham macam tu daripada kita faham yang Allah itu ada jari dan sebagainya? Ya tuan-tuan dan puan-puan, tu ceritanya lah. Jadi tengok, baru satu hadis tuan-tuan dan puan-puan, pengarang kitab ni mengajarkan kita how to understand, macam mana nak faham hadis ni. Jangan faham hadis tu secara literal. Tengok hadis tu kata Allah ada jari, kita kata oh Allah ada jari. Oh, tak boleh macam tu. Kena pakai usul fiqh, kena pakai nahwu saraf balaghah, kena pakai ilmu mantiq, kena pakai metafora, kena pakai kiasan, kena pakai hyperbola. Oh, macam-macam benda kena nak fahamkan kata-kata Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, begitulah kita nak fahamkan hadis tadi, iaitu hadis yang menyatakan datang seorang ahlul kitab, kata dekat Nabi, wahai Muhammad, Allah meletakkan bumi di atas jarinya satu, Allah meletakkan langit di atas jarinya satu lagi, Allah meletakkan tanah di atas jarinya satu lagi, Allah meletakkan gunung ganang di atas jarinya satu lagi. Nabi bila dengar, Nabi ketawa. Okey, so macam mana kita nak fahamkan hadis ni? Ketawanya Nabi itu tidak membuktikan bahawa kata-kata Yahudi itu benar. Tak semestinya macam tu. Ketawa Nabi itu bukan indikator bahawa apa yang dikatakan oleh ahli kitab itu mesti betul. Itu nombor satu. Nombor dua, yang lebih senang kita faham, yang dimaksudkan oleh ahli kitab itu, maksud dia adalah Allah menguruskan langit dan bumi, tanah dan juga gunung ganang itu dengan mudah. Allah mentadbir segala-galanya dengan mudah. Seolah-olah
at the fingertips. Seolah-olah hujung jari Allah saja. Ini senang. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya perumpamaan ataupun metafora ataupun something like that lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini yang kita nak cuba fahamkan hadis tadi tu. InsyaAllah mudah-mudahan kita faham. Inilah pentingnya untuk kita faham cara nak memahamkan Al-Quran, cara nak faham hadis. Kerana kalau tak ikut cara macam ni, pasti kita salah faham. Salah faham Al-Quran, salah faham hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti di sini insya-Allah. Semoga ada rezeki untuk bertemu pada minggu hadapan. Jadi ada apa-apa soalan lain yang perlu kita bincangkan, boleh bertanya. Kalau tiada, saya berhenti di sini tuan-tuan dan puan-puan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang bersama mendengar pada pagi ini. Semoga ada rezeki kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih banyak. InsyaAllah bertemu lagi pada minggu hadapan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.